Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kerana apa? Kerana nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita terlalu banyak. Dan di antara nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita pada malam ni, dan kita berharap nikmat ni selama-lamanya duduk dengan kita, itu nikmat kita duduk dengan Nabi SAW. Sentiasa hati kita mengingati Nabi, sentiasa hati dan lidah kita sentiasa memuji Nabi. Sentiasalah fikiran kita berfikir mengenai lagu mana kita nak dekat dengan Nabi. Pada zaman fitnah, pada zaman akhir zaman lagu ni, dunia menunjuk kepada kita macam-macam benda. Tetapi hati kita alhamdulillah tidak tertarik dengan benda-benda tu. Tetap juga kita dengan Nabi SAW. Ada orang apabila dibentai ke dunia kepada dia dengan macam-macam ujian yang mempersonakan, maka dia tewas dengan ujian itu, melupakan kekasih Allah Ta'ala, memilih benda lain. Tetapi kita di dalam usaha orang-orang kafir, musuh-musuh Allah Ta'ala, nak menarik kita daripada Nabi SAW, tetap lagi kita tak bergonjang, tak gapo, tetap lagi kita nak duduk bersama dengan Nabi, nak puji Nabi, nak puja Nabi. Jadi nikmat besar tu. Sekarang tak ramai orang nak puja Nabi, ramai orang puja duit, ramai orang puja harta, ramai orang puja benda lain. Jadi kita dalam apa-apa keadaan, musim penyakit, musim Covid, macam-macam tajuk cerita sekarang, tajuk utama dalam hidup kita Nabi Muhammad tak putus. Dalam musim apa pun, majlis maulid tetap kita buat. Majlis tunjuk bagai-bagai Nabi pun kita buat. Alhamdulillah dengan berjayanya. Alhamdulillah kitalah jadi orang yang naik Nabi SAW. Sekali pun ada jalan-jalan, ada tangan-tangan nak turun ke Nabi, tetapi insya-Allah akan ada usaha nak naik Nabi SAW. Kita wak naik Nabi orang hebat dah, Nabi orang tinggi dah, tak perlu dipuja, tak perlu dipuji, tak perlu diwak naik Nabi ni. Sebab memang kita akidah orang Islam Nabi lah paling tinggi sekalinya. Tetapi apabila kita wak naik Nabi kita yang mulia, bukan Nabi berharap kepada sokongan kita, pertolongan kita, Nabi Allah Ta'ala mulia dah. Kalau kita tak mulia pun, Nabi tetap mulia dengan pangkat dia di sisi Allah Ta'ala. Tetapi seseorang itu jadi mulia kerana dia memuji Nabi dia. Bukan Nabi perlu kepada pujian kita, bukan Nabi perlu kepada sokongan kita nak memperingati Nabi. Dah kalau orang tak ingat Nabi pun, Nabi tetap naik dengan Allah Ta'ala. Tetapi orang itu jadi mulia dengan sebab dia ada naik Nabi. Maka nak naik Nabi ni dengan dua cara. Pertama, dengan kita mulia ke batin tubuh dia. Kedua, kita mulia ke syariat dia. Ada orang kata hak penting Nabi ni syariat dia lah. Tubuh dia tak ada masalah gapo, tak ada kelebihan, tak ada gapo. Tak masuk pun dalam bab fadail pun. Kalau bab fadail ni bab kelebihan semaya duha, kelebihan goni. Bab tubuh Nabi tak ada kelebihan pun. Ada orang kecek lagu tu lah. Dia pisah ke di antara syariat dan batin tubuh Nabi. Betul kau dok tindakan lagu tu? Adakah Nabi Muhammad ajar kata mulia ke syariat, tidak mulia ke dia? Kita tengok sahabat-sahabat mulia ke syariat Nabi dan mulia ke batin tubuh Nabi sendiri.
Jadi apa yang kita buat sekarang? Hadir pameran kau gapo dia kau baca selawat puji Nabi, tidak lain tidak bukan nak memuliakan Nabi. Allah Taala sendiri sebut di dalam Al-Quran, "Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin." Allah Ta'ala kata tidaklah Muhammad itu semata-mata ayah kepada lelaki kamu, ayah daripada orang lelaki saja. Akan tetapi Rasulullah Nabi itu adalah Rasul Allah dan penutup segala Nabi-Nabi. Jadi ayat Quran ni larang kita melihat kepada basyariah Nabi. Jangan tengok Nabi Muhammad hanya manusia biasa, ayah kepada seseorang, suami kepada seseorang, anak kepada seseorang. Jangan tengok kau tu, katanya Allah Ta'ala sendiri larang kita. Makana Muhammadun aban ahadar min rijalikum. Bukanlah Nabi Muhammad tu ayah kepada lelaki semata-mata, tapi ingat dia tu Rasul Allah. Berarti Allah Ta'ala sendiri suruh kita melihat kepada khususiat Nabi. Jangan tengok kepada batin tubuh dia. Oh, Nabi Muhammad tengok batin tubuh dia nampak macam manusia biasa, tetapi tengok khususiat, katanya Allah Ta'ala. Jangan pandai kepada semata-mata tubuh dia, tapi keistimewaan dia sekarang lah di Nabi. Sebab tu kita dalam mengucap kita tak sebut wa anna Muhammadan Abdullah, wa anna Muhammadan makhluqullah. Tak ada sebut lagu tu. Nabi nak ajar tengok Nabi sebagai khususiat dia sebagai Nabi. Maka apabila tengok khususiat Nabi, maka kita akan dapat sesuatu daripada dia. Sebagaimana kita tengok Sayyidina Abu Bakar melihat Rasulullah, tubuh Rasulullah, maka dia lihat khususiat Nabi, iaitu Nabi ni bukan manusia biasa, tetapi Nabi itu Nabi Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar dapat iman, dapat takwa, dapat kedudukan di sisi Allah. Tetapi Abu Jahal tengok tubuh yang sama, bukan tubuh lain, tubuh yang sama, barang ori, tak perlu sertifikat, tak perlu gapo. Tengok sebagai manusia biasa, tengok sebagai anak saudara dia, tengok sebagai orang Mekah sahaja, maka dia boleh kafir dan laknat Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sendiri muliakan Nabi, pesan kepada umat Nabi Muhammad, jangan tengok Nabi sebarangnya. Tengok Nabi semata-mata dia sebagai watak di dalam keluarga, watak sebagai suami. Dah jangan. Maka Muhammadun aban ahadam mir rijalikum. Maka Allah Ta'ala suruh tengok kepada khususiat Nabi. Khususiat Nabi itu walakin Rasulullah, dia tu Rasul. Maka apabila tengok kerasulan Nabi, maka berubah selalu. Ada orang tu tak si puja batin tubuh Nabi, nak ambil syariat saja. Orang ni sesat, tentu sesat dah. Lari daripada pahaman yang dipahami oleh sahabat-sahabat, lari daripada pahaman ulama-ulama. Dia reka sendiri, tentu dah dia reka sendiri. Tak pernah ulama memisahkan di antara muliakan syariat Nabi dan batin tubuh Nabi. Kita tengok sahabat-sahabat dulu macam-macam dia buat benda-benda yang menunjukkan dia muliakan tubuh Nabi. Hak syariat tertuduh sahabat akan muliakan bab semaya, bab puasa, hukum goni, hukum hakim ni tertuduh sahabat-sahabat buat. Tetapi di samping tu adakah dia hina batin tubuh Nabi? Tak. Bahkan sahabat-sahabat rela hancur tubuh dia untuk menyelamatkan batin tubuh Nabi, bukan syariat Nabi. Sayyidina Abu Bakar apabila peristiwa hijrah, dia masuk ke dalam Gua Sur. Masuk dalam Gua Sur, katanya Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah duduk luar betah. Hamba nak masuk. Nak masuk apa dia? Nak cek takut ada benda-benda yang menyakiti batin tubuhmu. Takut ada kalah, takut ada gapo. Maka dia duduk sumbak-sumbak goni. Maka masuklah dia dengan Rasulullah, tiba-tiba tertinggal ada satu lubang lagi. Maka dia pun olah kaki dia pijak walau tak nampak je. Apa tak kedainya ada seekor kalau jeking, ada kata ada seekor ular dalam tu. Maka ular tu patuk kaki Sayyidina Abu Bakar. Dalam riwayat kata apa dia patuk kaki Sayyidina Abu Bakar, kerana Sayyidina Abu Bakar halal dia daripada nak tengok Rasulullah. Bapaknya tutup mulut hamba nak tengok. Dalam riwayat kata ular tu bersembunyi di dalam gua tu kerana terima arahan
Dengar cerita kata Nabi akhir zaman akhir pergi masuk dalam gua tu, dia pun pergi mengitar duduk dalam lubang tu. Tiba-tiba apabila dia nak itar Sayyidina Abu Bakar, holok kaki tutup. Maka dia pun patut nak suruh Sayyidina Abu Bakar angkat kaki dia boleh tengok Rasulullah. Semua perbuatan-perbuatan menunjukkan menyelamatkan batal tubuh Nabi. Pokok kayu, gapo-gapo pun batal tamak, semua rindu kepada batal tubuh Nabi, bukan kepada syariat Nabi. Syariat tertuduh. Orang lain ni apabila dia nak jatuh ke Nabi Muhammad, dia kata batal tubuh Nabi Muhammad tak ada faedah gapo dia. Hak ni jadi masalah. Allah Ta'ala sendiri kata jangan pandai Muhammad tu sebagai manusia biasa. Ayuh-ayuh kita biasa. Manusia makan kedai kopi ke apa dia. Jangan pandai lagu tu. Tapi pandai dia sebagai Rasulullah. Malaikat-malaikat kalau kita tengok peristiwa-peristiwa, Allah Ta'ala muliakan Nabi Muhammad. Malaikat-malaikat muliakan Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat muliakan batal tubuh Nabi Muhammad. Syariat tertuduh, tak ada orang pertikar, orang tak bakal apa dia. Ada orang lain ni mari duk mengajar kata hak penting syariat tu. Batal tubuh dia tak ada masalah gapo dia. Ambo tak pernah dengar orang syarah lagu ni. Ni baru 2-3 tahun ni sekap mengaji pandai PhD. Hak zaman dulu syekh-syekh tak pernah mengaji PhD, timbul PhD ni, maka pandai dah kecek syariat dah. Hak syariat hak penting. Batal tubuh ni tak ada faedah gini-gini ke apa dia. Berat orang ni. Kata-kata yang tidak pernah kita dengar daripada ulama-ulama zaman dulu dan sahabat-sahabat tak pernah kata lagu tu. Jadi alhamdulillah kita 10 hari didatangkan dengan artifak Nabi SAW. Kita pujilah Allah Ta'ala kerana nikmat yang begitu banyak. Di samping ujian yang Allah Ta'ala nak uji keimanan kita, betul kodok kita kata saya Rasulullah, nak naik Rasulullah, tidak ada kepentingan. Orang sekarang buat satu majlis, buat satu program, nak naik kumpulan dia, nak naik persatuan dia, nak naik tempat dia. Kita tak ada matlamat apa, kita nak naik Nabi Muhammad. Ikutlah program ni berlaku di mana-mana pun, asal bukan ikutlah hak penting naik Nabi Muhammad. Tak ada kepentingan, tak ada gapo dia. Orang lain ni enggak semua program mesti ada kepentingan dia. Nak naik selain daripada Muhammad tak apa. Nak naik Nabi Muhammad jadi gegar-gepar. Di masalah lah ni. Hak bukan Muhammad belum tentu betul, tentu salah. Hak Muhammad ni tentu betul gegar-gepar. Hak belum tentu hak Muhammad nak naik kumpulan dia, ajaran dia belum tentu betul. Kadang-kadang lipat-lipat tengah jalan, kadang-kadang menipu kohong, kadang-kadang wak naik Wahabi tu. Dah berat lagi. Wak naik Syiah, wak naik Khawarij tak apa. Jangan wak naik Muhammad ya. Ambo sensitif selalu kalau sebut benda lagu ni sebab parok benar. Kalau kata kat ambo tak ada masalah apa. Ambo muka betul salah kemungkinan dah. Salah tak tahu ambo ni. Tetapi kalau Nabi jangan kata salah. Jangan kata salah kata. Sebab itulah orang ni kalau dia saya satu benda tak perlu dalil. Kita saya kepada satu benda tak perlu dalil. Kalau orang nak dalil lagi nak saya kepada satu benda, bererti dia bukan saya. Kerana saya ni menggunakan hati dan perasaan, bukan guna akal. Sahabat-sahabat dulu pakai saya ke Nabi lagu tu. Tak ada kata tanya dalil ke apa dia pun. Kita saya kepada mak kita. Kalau syariat tak ajar pun kita jadi saya juga kepada mak kita. Apa? Tak, saya tidak memerlukan dalil. Orang dok tanya dalil ni orang tak ada perasaan dengan Nabi. Siapa suruh Tuhan paksa wa mari nak dulu baru nak saya ke Nabi. Kita kalau dia saya tak perlu dalil sebenarnya. Sekalipun syariat ajawi dalil, tetapi kalau orang saya tak perlu dalil dah. Begitu juga orang dia benci ni. Kalau wak mari sejuta dalil pun dia akan benci. Katanya Sayyidina Ali, orang kalau saya kita bui racun pun dia akan saya kita. Orang kalau dia benci kita bui madu dia akan bunuh kita. Kalau sungguh. Builah gajah rimau bewok serati pun. Orang hok jenis saya akan ada golongan yang nak naik Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Sekalipun dia ditohmoh, dia dituduh, dia digapo tak apa, maruah dia tak apa, hok penting Muhammad dia di atas. Ambo tak ada masalah jadi pelapis selipar kepala kaki Nabi pun tak apa. Sahabat-sahabat dulu lagu tu. Biar dia hancur tubuh, mati ke apa dia, tak apa, hok penting Muhammad naik.
Orang lah ni wak naik diri dia, wak naik kumpulan dia, belum tentu betul, belum tentu salah. Hak berat lagi wak naik Wahabi dah pula. Kata Wahabi pula betul pula. Orang tak ada apa. Nah, Wahabi ni khawarij ummah. Cerita-cerita dia zaman Nabi Muhammad lagi wujud khawarij ni. Satu kali Rasulullah kelik daripada perang bagi harta ghanimah, harta rampasan perang. Tiba-tiba mari seorang lelaki berpakaian serupa dengan hak lon. Ngap kain merah, ngap gapo dia apa semua, ngap janggut, ngap dahi hitam. Katanya dalam tafsir, dalam kitab Bidayatul wan Nihayah Ibnu Katsir kata, mari tegur Rasulullah. Tengah-tengah Rasulullah dok bagi, tiba-tiba dia kata, "Ya Muhammad i'dil." Muhammad adil sikit weh. Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar nak cabut pedang, nak pacung kepala, boleh dia pertikar keadilan Nabi. Kafir orang pertikar Nabi Muhammad, kafir. Sayyidina Umar kata halal darah dah kahwin ni kecek lagu ni tergamuk dengan Nabi. Kalau ngambur boleh kira lagi dengan Nabi. Katanya Rasulullah kepada Sayyidina Umar, sabar wahai Umar. Maka Rasulullah berkata kepada lelaki itu, wahai lelaki, kalau aku tidak adil, Rasulullah kecek dah, haji berdebat dah ngapok dia. Nah, katanya Rasulullah, kalau hamba tidak adil, siapa dia lagi lebih adil daripada hamba? Allah percaya ke hamba waktu turun wahyu pada hamba. Maka dalam kitab tu kata lelaki tu tak minta maaf. Tengok perangai dia. Bakhlah ni berpaling daripada Nabi berjalan nyok. Tak ada kata Allah minta maaf hamba silap kecek. Dok. Perangai ni diwarisi sampai sekarang. Jadi kita nak jadi siapa dia, pilihlah di dalam akhir zaman ni, masa sudah singkat kita dengan Allah. Nak jadi tentera Allah ke tentera musuh Allah Ta'ala. Nah, jadi alhamdulillah, puji pada Allah, berjaya majlis pameran. Tepat sungguh 10 hari. Sekalipun kita tutup 8 hari tapi pergi telajak juga macam kereta api. Kalau barang besar ni, kalau nak berik dia akan pergi 12 kilo juga. Dia berik, standard berik dia. Maka kita berik pun lajak juga jadi 2 hari. Tu dia panggil waktu berik. Maka tak dikira buka juga tapi waktu berik dia nah. Ada orang kata menipu ustaz ni, kata nak tutup dah buka lagi kakak ni, dia kata. Dak tak apalah nah. Hamba nak royak kata, memang hamba tutup hari ke-8 dah. Tetapi biasa pameran pukul 10. Tapi apabila kita tutup ni pukul 8 pagi mari kocok pagar kata nak mari tengok Nabi. Pukul 8 dah pula mari kau semangat. Mari kocok pagar kata minta tolong, minta ampun, kata hamba nak tengok Rasulullah. Hamba nak jawab lagu mana? Cakap hamba nak hamba, malu mata orang mari ziarah atas nama ziarah hamba lah. Biarlah pameran tak ada dah, atas nama ziarah hamba benar bukalah kata. Atas nama lagu tu. Biarlah demo nak kata hamba tipu pun tipulah. Biarlah hamba rela menipu kerana hamba nak cara bahasa orang nak berhubung. Umat nak bertemu dengan Nabi dia. Jadi lagu tu lah nak keceknya pada malam ni secara ringkasnya. Alhamdulillah kita jadi tentera orang yang nak naik Nabi Muhammad. Pada waktu zaman fitnah, dengan zaman politik kita mengarut kursi qadanya, dengan ahli agama yang mengarut kursi qadanya, maka kita alhamdulillah jadi tentera yang naik Nabi Muhammad. Biarlah kita je siapa-siapa saja. Biarlah kita ikuti siapa saja je buat gapo dia. Hak penting kita buat naik Nabi Muhammad, jangan buat jatuh Nabi Muhammad. Sekalipun duduk dengan jubah, dengan serba, tetapi kehidupan nak jatuh Nabi Muhammad tak ada faedah. Jadi alhamdulillah pada malam ni majlis Maulid pun berlangsung, ramai pula sambutannya. Lah dah ni. Malam lah dah. Rabiul Awal. Kau ada sekali lagi? Ada sekali lagi dah Maulid. Tak ingat dah hamba. Dah sekali lagi malam Ahad malam Senin ni. Dah sekali lagi Jadi hamba ucap terima kasihlah kepada pihak madrasah, orang yang berkhidmat untuk majlis Rasulullah, orang yang datang, para pengunjung yang datang beri sokongan. Tidak lain tidak bukan kita bertemu kerana Allah, kita berpisah kerana Allah. Nabi kata orang yang bertemu kerana Allah, bukan kerana siapa-siapa, kerana Allah, yakni kerana Rasulullah pun kerana Allah maksud dia. Maka orang bertemu kerana Allah. Katanya Nabi pada akhirat, pada hari kiamat, mereka ini akan duduk di dalam katil-katil, di dalam istana-istana yang daripada cahaya dan permata-permata.
Sehingga ke nabi-nabi lain, orang-orang lain merasa cemburu dengan kedudukan kita. Jadi mudah-mudahan kita bertemu 10 hari, orang mari ada 4 kali, 5 kali tu, mari kerana Allah, mari nak naik Allah Taala. Nah, ucapan terima kasih semua yang menjayakan pihak sekaliannya daripada badan-badan majlis agama, jahit kau semua, terima kasih kepada polis, kepada majlis daerah kerana beri sokongan kepada majlis Nabi dia juga. Bukan Nabi kita semua, bukan nak naik, bukan pemandangan, bukan pameran harta ayuh hamba, Nabi kita belakang. Dia hamba ucapkan hanya Allah Taala sahaja mampu membalasnya. Cinta dibalas cinta. Setara mana kita sayang kepada Nabi, insya-Allah Nabi sayang kepada kita. Setara mana kita ingat ke Nabi, insya-Allah Nabi akan ingat kepada kita. Akhir-akhir zaman banyak yang mengingat Nabimu, mudah-mudahan kamu tidak tersesat. Katanya Nabi, celaka orang yang tidak melihatku pada hari kiamat. Sesat jalan daripada syurga orang yang tidak menyebut namaku ketika aku disebut nama aku. Jadi mudah-mudahan dengan sangat kita mengingati Nabi, kita banyak berselawat kepada Nabi. Jadi hamba tutuplah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.